Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Hari ini kamu bersama-sama saya, Cikgu Masrina, untuk perkongsian kita yang seterusnya untuk tingkatan 5 KSSM, dan kita akan sambung bab 2 di bawah tajuk Perlembagaan Persekutuan, dan topik kecil kita adalah 2.4 iaitu Pindaan Perlembagaan Persekutuan 1963 dan 1965. Okey, bila kamu lihat video saya bermaksud saya memang tiada di sekolah lah pada waktu ini, dan saya bersama-sama sedang menjaga abang-abang, kakak-kakak yang sedang mengambil SPM kertas sejarah. Kalau hari ini kertas sejarah, waktu kamu dengar video ini, pagi ini kami ada kertas sejarah, kertas 1, dan tengah hari nanti kita ada kertas 2. Okey. Dan kamu pula tak lama lagi akan menduduki SPM, insya-Allah paling cepat dalam bulan 11 tahun ini. Okey, kita doa-doakan semuanya berjalan lancar. Okey, kita pergi kepada topik perbincangan pada hari ini. Okey, pada akhir perbincangan ini, cikgu harap kamu dapat nanti menghuraikan tentang pindaan Perlembagaan Persekutuan 1963 dan 1965. Okey, Malaysia Tanah Melayu bertukar nama menjadi Malaysia, Persekutuan Malaysia, iaitu pada 1963, dan pada 1965 pula Singapura keluar daripada Malaysia. Kamu tahu sebelum ni Singapura bersama-sama dengan Persekutuan Malaysia. Mungkin ada yang tak tahu, jadi hari ni kita belajar sesuatu yang baru. Okey, kita pergi kepada slide yang seterusnya. Cikgu nak kecilkan sikit gambar ni, besar sangat Okey. Jadi di sini kamu tengok slide saya yang pertama, iaitu Pindaan Perlembagaan 1963, iaitu kita ambil tahu tentang struktur Mahkamah Atasan. Okey, apa yang ada dalam struktur Mahkamah Atasan pada 1957, iaitu di bawah Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu, struktur Mahkamah Atasan ni mengikut model mahkamah tertinggi di England. Sebab kita ni merdeka di bawah Perlembagaan Britain dulu. Jadi struktur mahkamah atasan diambil daripada model. Maksudnya kita tengok contoh contoh daripada mahkamah tertinggi England. Kemudian di sana kita ada mahkamah atasan dan juga mahkamah rayuan. Kemudian pindaan seterusnya pada pembentukan Malaysia 1963, yang mana Mahkamah Atasan diwujudkan juga, iaitu Mahkamah Atasan yang dinamakan Mahkamah Persekutuan. Jadi kita kan Persekutuan Tanah Melayu, kemudian kita jadi Persekutuan Malaysia, dan pada masa pembentukan Malaysia dibentuk Mahkamah Persekutuan. Okey, kemudian kamu tengok 3 buah mahkamah atasan diwujudkan di Persekutuan Tanah Melayu, termasuk juga di Sarawak dan Sabah dan juga Singapura. Pada masa itu Singapura bersama-sama kita membentuk Malaysia pada 1963. Okey saya harap kamu boleh, cikgu tak laju sangat, kemudian kamu tak boleh respon, tapi kalau kamu ada apa pertanyaan, kamu boleh bertanya kamu boleh PM cikgu ataupun PM guru kelas sejarah kamu, dan maklumkan apa yang kamu tak faham Okey, seterusnya kita tengok slide yang seterusnya. Kita masih kepada mahkamah atasan kalau di bahagian bawah tu tadi saya dah sebut apabila mahkamah atasan diwujudkan, maka adanya satu lagi namanya Mahkamah Persekutuan. Jadi apa fungsi Mahkamah Persekutuan? Jadi Mahkamah Persekutuan ini dia akan mendengar mana-mana persoalan ataupun perbincangan perlembagaan, atau jika ada perbalahan atau pertikaian. Pertikaian ni macam dibincangkan, ada masalah dan sebagainya nak diselesaikan antara kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri.
Maksudnya kalau sekarang kita pandang kerajaan persekutuan adalah kerajaan contohnya di Putrajaya, dan kerajaan negeri kita lah kerajaan negeri contohnya di Melaka. Jadi bila ada masalah rebut tanah ke dan sebagainya, mungkin boleh dibincangkan di Mahkamah Persekutuan. Kalau tak boleh selesai sebab apa, ini melibatkan kerajaan, kerajaan negeri dan kerajaan persekutuan. Perlu penyelesaian di bahagian mahkamah atasan. Okey, setakat ni saya harap kamu faham. Okey, pembentukan Mahkamah Tinggi Borneo. Ini kita lihat pula di Sabah dan Sarawak. Okey, di Sabah dan Sarawak kita panggil Borneo. Okey, kita tengok pembentukan di sana, adanya pembentukan Mahkamah Tinggi Borneo. Kita boleh lihat dekat sini jawatan Ketua Hakim Borneo. Masa ni ada di Kuching, Sarawak. Kemudian diubah. Kalau nama lamanya adalah Jawatan Ketua Hakim Borneo, kita ubah kepada Sabah dan Sarawak. Yang lain tu sama, Jawatan Ketua Hakim. Jawatan Ketua Hakim Borneo ditukarkan kepada Sarawak dan Sabah ataupun Sarawak dan Sabah. Sama lah cikgu cakap kan, Sabah dan Sarawak. Tu dia. Kemudian apabila kita di dalam Perlembagaan Malaysia, Mahkamah Tinggi Malaya wujud dan kemudian kita wujudkan pula Mahkamah Tinggi Borneo. Apa peranan Mahkamah Tinggi Borneo? Ia adalah berperanan untuk menguruskan soal kehakiman di Sabah dan Sarawak. Jadi bila cikgu sebut tentang Borneo, kamu ingat ia adalah Sabah dan Sarawak. Nama Sabah dan Sarawak dahulu. Okey, seterusnya. Di bawah pindaan Perlembagaan 1963, apa yang berlaku lagi? Apabila kita Malaysia dibentuk, maka yang paling tinggi ataupun jawatan yang tertinggi di Sabah dan Sarawak. Jawatan yang tertinggi di Sabah dan Sarawak dikenali sebagai Yang di-Pertua Negeri. Contoh Yang di-Pertua Negeri Sarawak dan satu lagi kita sebut Yang di-Pertua Negeri Sabah, dan mereka ini dilantik oleh Yang di-Pertuan Agong. Okey, kalau kita lihat apa tugas-tugas Yang di-Pertua Negeri di Sarawak dan kemudian Yang di-Pertua Negeri di Sabah. Jadi bagaimana dalam menjalankan tugasnya mereka dibantu oleh, contoh kalau di Sarawak, Yang di-Pertua Negeri dibantu dan mengikut nasihat Majlis Tertinggi. Kita panggil Majlis Tertinggi. Ini adalah orang-orang yang memberi nasihat kepada Yang di-Pertua Negeri Sarawak. Dan bagaimana pula di Sabah? Di Sabah, Yang di-Pertua Negeri dibantu ataupun ia mengikut nasihat kepada Kabinet Negeri. Kalau ini apa bezanya nasihatnya? Kalau di Sarawak diberi oleh Majlis Tertinggi Sarawak dan di Sabah Yang di-Pertua Negeri mengikut nasihat Kabinet Negeri. Begitu juga Yang di-Pertuan Agong. Yang di-Pertuan Agong pula mengikut nasihat Perdana Menteri. Okey, itu di Malaysia. Okey, seterusnya kita lihat slide. Kita lihat kepada pindaan Perlembagaan 1965. Okey, yang tadi 1963 dah selesai. Sekarang ni kamu lihat ada 4 warna. Cikgu dah asingkan 4 warna. Tengok warna hijau yang pertama. Ni mesti kamu tahu kan? Perdana Menteri Malaysia yang pertama adalah Tunku Abdul Rahman yang telah membawa unsur pindaan perlembagaan yang mana kita namakan dia Pindaan Singapura. Pindaan Singapura sebab 1965 ni melibatkan Singapura keluar daripada Malaysia. Ada pindaan, maksudnya ada pertukaran perlembagaan. Pindaan tu maksudnya kita tukar undang-undang yang sedia ada tu, dan pindaan ini dinamakan Pindaan Singapura di Parlimen. Ni tarikh dia kalau kamu boleh ingat 7 Ogos. Tengok warna kuning. Parlimen meluluskan usul yang membolehkan
Singapura keluar daripada Malaysia. Jadi parlimen ni memberi kebenaran meluluskan usul ni maksudnya cadangan Singapura nak keluar daripada Malaysia. Tahun kita menjadi Persekutuan Malaysia 1963, Singapura keluar 1965. Maksudnya 2 tahun selepas kita bergelar Malaysia. Okey, kita lihat yang warna pink ni. Contohnya, ini pindaan perlembagaan apa yang telah dipinda. Contohnya, bahagian immigration. Maksudnya, undang-undang dalam immigration dipinda. Singapura bukan lagi dalam Malaysia. Jadi, bila kita nak ke Singapura, kena melalui immigration. Kedua, berkaitan tentang keuangan. Singapura dah tak terlibat dengan Malaysia, jadi tak perlu Malaysia memberi keuangan lah kepada Singapura. Okey, kemudian kita tengok hubungan luar negara. Hubungan luar negara, okey, of course Malaysia dan Singapura dah jadi negara yang berjiran dan jadi negara yang berbeza. Dan daripada aspek pertahanan, sebab tu dah jadi luar daripada Malaysia, jadi aspek pertahanan tak perlulah Malaysia nak pertahankan Singapura sebagai wilayah Malaysia. Kemudian, apa-apa saja perkara yang berkaitan dengan Singapura telah dimansuh. Mansuh ni maksudnya telah ditukarkan dan disebut pindaan 1965. Jadi apa-apa yang berkait dengan Singapura telah dimansuh. Dimansuh ni maksudnya ditukar, dibuang ataupun di-delete. Senang cakap, kamu kata WhatsApp, di-delete dalam Perlembagaan Malaysia. Saya harap kamu boleh faham tu. Ini ceritanya Singapura keluar daripada Persekutuan Malaysia. Okey, kita tengok yang seterusnya. Okey, kamu tengok apa kesimpulannya di sini. Kesimpulannya kamu boleh katakan Malaysia kita ni adalah unik. Kenapa Malaysia unik? Kerana ni kita terdiri daripada perlembagaan yang berasaskan ciri tradisional. Kamu dah belajar sebelum ni 2.2, 2.3 ciri-ciri tradisional, ciri-ciri moden yang saling melengkapi. Okey, ciri tradisional kita ada raja, kita ada undang-undang bertulis, okey, yang kita jadikan rujukan untuk perlembagaan Malaysia pada hari ini. Kemudian kita lihat kepada perlembagaan. Ingat lagi tak maksud perlembagaan? Perlembagaan adalah undang-undang tertinggi dalam sesebuah negara. Kalau kamu nak sebut undang-undang tertinggi dalam sesebuah negara yang menjadi rujukan kepada pemerintah. Okey? Ataupun kita boleh kata di sini menjadi panduan untuk negara menjelaskan kuasa dalam setiap perkara. Dengan kata lain, menjadi panduan kepada kerajaan yang memerintah sesebuah negara tersebut. Contoh kita sebelum ni diperintah oleh parti katalah Barisan Nasional. Tapi selepas bertukar kerajaan, kita ada kerajaan yang baru. Okey, kita lihat kepada pembentukan Malaysia 1963 yang mana perlembagaan dilakukan masa itu kita nak menjadi Malaysia, Persekutuan Tanah Melayu dan bergabung dengan Sabah dan Sarawak, maka kita bergelar Malaysia dan beberapa pindaan perlembagaan dilakukan untuk sesuaikan dengan Sabah dan Sarawak yang turut sama bergabung dengan Persekutuan Tanah Melayu dan kita digelar Malaysia. Okey. Seterusnya, kamu lihat kepada pindaan perlembagaan yang mana untuk topik 2.4 ini, pindaan berlaku pada 1963 disebabkan adanya Sabah dan Sarawak bergabung dalam Persekutuan Tanah Melayu membentuk Malaysia dan pada 1965, kita bubarkan lagi, kita gubal dan mansuhkan perlembagaan yang berkaitan dengan Singapura. Kerana Singapura keluar daripada Malaysia dan kita panggil nama apa? Pindaan Singapura yang telah diadakan ataupun dibuat di Parlimen. Okey. Ni kamu boleh lihat kat sini, nota ni.
pindaan Perlembagaan 1965 melibatkan Singapura keluar daripada Malaysia. Okey, ini kesimpulan lah yang kita boleh dapat daripada bahagian 2.4. Okey, kat sini dalam pembelajaran kita ni kita ada aplikasi KEBAT. Jadi kamu lihat rakyat bertanggungjawab dalam memelihara perlembagaan persekutuan. Jelaskan. Jadi apa tanggungjawab rakyat dalam memelihara perlembagaan persekutuan? Kamu tengok daripada awal apa yang kita belajar. Okey. Kalau yang pertama ini kita dah buat lah dalam 2.1, kemudian kita dah buat dalam 2.2 dan 2.4. Kamu perlu boleh menghuraikan pindaan perlembagaan persekutuan 1963 dan 1965. Jadi ini yang perlu aplikasi KEBAT kalau kamu nak menjawab rakyat bertanggungjawab dalam memelihara perlembagaan persekutuan. Kamu kena jelaskan. Okey. Kemudian kamu boleh dapat menerangkan kepentingan kedaulatan perlembagaan negara. Kenapa kedaulatan ni penting ataupun kedaulatan perlembagaan ni penting kepada negara kita. Kemudian kamu kena tahu, jelaskan kepentingan kita mematuhi undang-undang dalam kehidupan. Kenapa undang-undang itu penting dalam kehidupan. Seterusnya, kepentingan tanggungjawab rakyat dalam memelihara perlembagaan persekutuan. Mengapa rakyat perlu bertanggungjawab dalam memelihara perlembagaan persekutuan? Inilah kalau keluar soalan-soalan dia berkisar soalan-soalan begini dan kamu boleh huraikan kepentingan menjiwai semangat perlembagaan. Tu kamu boleh baca ni, cikgu ambil daripada buku teks. Seterusnya, aplikasi KEBAT, ini kamu boleh buat sebagai tugasan. Perlembagaan persekutuan mempunyai keunikan tersendiri kerana mengandungi ciri tradisional dan moden. Bincangkan. Maksudnya bincangkan, kamu kena tulislah lebih kurang dalam 8 markah. 8 markah tu maksudnya lebih kurang esei lah. Perlembagaan persekutuan mempunyai keunikan tersendiri kerana mengandungi ciri tradisional dan moden, kamu perlu bincangkan. Okey, yang ni kamu perlu rujuk kepada 2.3 lah. Sebab kita dah habis untuk perbincangan bab 2. Jadi kamu kena refer semula dan buat latihan. Okey, buat latihan. Bincangkan maksudnya kamu kena tuliskan. Kenapa kita ni unik? Kenapa Malaysia ni unik? Dan terangkan tentang ciri tradisional dan juga moden. Okey, jadi itu saja perbincangan kita pada hari ini. Saya harap kamu faham. Kalau tak faham, kamu stopkan video ini dan kamu boleh dengar semula ataupun kamu boleh rujuk buku teks pada bab topik kecil 2.4. Okey, jika ada apa-apa pertanyaan, kamu boleh PM cikgu di Telegram CM Kaizen ataupun kamu boleh kamu boleh PM guru-guru sejarah kamu. Okey, sehingga berjumpa lagi pada waktu dan masa yang seterusnya dan jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Bye.